kajian kami ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan mengenai batasan pergaulan antara doktor dan pesakit kepada orang awam dan juga pelajar-pelajar Fakulti Perubatan agar dapat mempersiapkan diri sebelum menjadi doktor. Kesannya, kajian ini dapat memberi kesedaran kepada orang awam agar lebih memberi tumpuan terhadap perkara yang dianggap biasa. Ilmu pengetahuan ini juga dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan tidak berlaku sebarang ancaman kepada mana-mana pihak. Contohnya, ancaman dari segi seksual. Akhir sekali, kajian ini dapat membantu untuk melahirkan bakal-bakal doktor yang beretika dan profesional. Kajian ini dijalankan dengan menemu ramah ahli-ahli akademik dan pihak komuniti untuk mengambil pandangan mereka mengenai perkara ini. Kami juga menggunakan platform internet untuk mencari hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perkara ini. Objektif kami ialah untuk mengenal pasti batas pergaulan antara lelaki dan perempuan mengikut peraturan syarak. Yang kedua, untuk mengkaji batas pergaulan antara doktor dan pesakit yang berlainan jantina mengikut Islam dan dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, menganalisis pengetahuan pelajar-pelajar dan orang awam mengenai batas pergaulan antara doktor dan pesakit. Yang keempat, mengetahui pengalaman staf perubatan mengenai pergaulan antara doktor dan pesakit. Dan yang terakhir, mengetahui pendapat pakar yang diiktiraf mengenai batas pergaulan antara doktor dan pesakit. Kita satu laporan je ke? Satu je, bukan seorang satu. Dia punya poin-poin dia. Maksudnya kita nak kena cerita pasal apa, and then ayat-ayat tu nanti aku try reka, and then aku bagi korang. Sekarang ni objektif lah. Kita kena tentukan objektif dengan latar belakang kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayana Zira Fitrasi. Sebab nak dengar balik. Batas pergaulan antara doktor dan pesakit. Yang pertama, saya rasa dia sepatutnya Pertama, pada pendapat anda, apakah batas pergaulan antara doktor dan pesakit? Pendapat saya, saya sebagai pesakit, saya akan minta kalau boleh, kalau doktor jantina tu untuk pakai sarung tangan. Ni lah. Untuk soalan pertama, pada pendapat anda, apakah batas pergaulan? Pada pendapat saya, Kita nak semula? Tak apa. pada pendapat kita untuk minta doktor yang sama jantina. Tapi kalau dapat juga doktor yang berlainan jantina, saya akan bercakap hal-hal kesihatan saya. Saya Liana Basira binti Razali. Saya Dr. Azizan binti Cik Ibrahim. Saya berlulusan ijazah perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan saya telah berkhidmat dalam bidang perubatan selama 30 tahun. Bulan antara doktor dan pesakit. Kita wajib menjaga batas pergaulan walaupun kita sebagai seorang doktor, aurat dan pergaulan kita mesti dijaga.
pergaulan kepada orang awam agar lebih memerintah. Hai, seperti ni. Bukan. Anak you. Baiklah, dalam video kali ini saya akan rumuskan dapatan yang kami dapat daripada internet dan juga orang awam, iaitu pakar dan juga staf perubatan serta para pelajar mengenai isu batas pergaulan antara doktor dan pesakit yang berlainan jantina. Pada umumnya kita tahu bahawa terdapat satu hadis yang menekankan ikhtilat antara lelaki dan perempuan, dan juga Islam juga melarang kita bersentuhan dengan berlainan jantina serta menekankan kita untuk menjaga kehormatan diri sendiri. Ini ialah khususnya kepada doktor, iaitu staf perubatan. Pada umumnya, dapatan yang kami dapat daripada para pelajar, staf perubatan dan juga pakar mengenai isu batas pergaulan antara doktor yang berlainan jantina, majoritinya mengatakan bahawa sebagai pesakit kita hanyalah perlu membuka bahagian yang sepatutnya dirawat sahaja, dan seterusnya ada juga yang berkata bahawa sebagai doktor kita perlulah menggunakan sarung tangan untuk mengelakkan bersentuhan secara terus. Saya akan petik pendapat daripada Ustazah Kausar yang mana jika kita sebagai pesakit kita perlu mengutamakan doktor yang sama jantina, tetapi jika dalam keadaan yang mana doktor yang sama jantina itu tiada, kita perlu mengutamakan doktor non-Muslim yang sama jantina dengan kita untuk merawat kita. Tetapi jika tiada doktor yang non-Muslim yang sama jantina dan juga tiada doktor yang sama jantina, doktor Muslim, perubatan itu boleh dikira sebagai fik darurat yang mana mengharuskan yang haram. Seterusnya, saya akan petik pandangan para pelajar tentang usaha dari aspek pesakit dan juga dari aspek doktor. Seperti mana yang saya telah bagi tahu tadi, pelajar ini mengatakan bahawa kita perlu membuka di bahagian yang sepatutnya dibuka sahaja, dan juga untuk doktor perlu menjaga batas antara doktor dan pesakit, yang mana tidak boleh mengenakan ataupun bertanyakan isu yang sensitif terhadap pesakit, kerana ini perlu mengutamakan keselesaan pesakit, dan juga harus memakai sarung tangan bagi mengutamakan keselesaan pesakit juga. Dalam sesi temu bual kami bersama staf perubatan, terdapat beberapa perkara yang kami perolehi. Antaranya ialah sewaktu keadaan doktor berlainan jantina merawat pesakit, ianya diambil kira sebagai waktu yang darurat. Walau bagaimanapun, pesakit boleh meminta untuk dirawat oleh doktor yang sama jantina jika ada. Pada pengalaman doktor tersebut, beliau mengatakan bahawa beliau merawat pesakit lelaki, beliau akan menggunakan sarung tangan, dan jika rawatan itu memerlukan sentuhan antara kulit, beliau akan membuka sarung tangan tersebut. Okey, batasan pergaulan yang dapat saya rumuskan adalah kita perlu menjaga batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan dengan menundukkan pandangan, tidak bermaksiat secara terang-terangan dan tidaklah berkhalwat. Dan perkara ini dilaksanakan untuk mengelakkan fitnah dan juga menjaga keharmonian Islam. Perkara ini adalah dituntut seperti dalam hadis dan Al-Quran yang disertakan dalam video. Mengikut konteks perubatan, batasan pergaulan antara doktor dan pesakit perlulah diketatkan dan mengikut syarak. Perkara yang melibatkan rawatan dalam keadaan yang darurat adalah dibenarkan, dan sesuatu perkara yang macam seperti contoh seorang doktor lelaki perlu dan haruslah merawat pesakit perempuan yang ingin beranak
kerana pesakit itu dalam keadaan darurat. Jadi perkara ini adalah dibenarkan oleh syarak, dan hal ini hal yang dilaksanakan perlulah menjadi aspek penting dalam menjaga integriti Islam. Pada pandangan orang awam dan juga pakar, mereka juga menitik beratkan tentang batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan, antara doktor dan pesakit yang berlainan jantina. Pakar dalam bidang ini juga, dia mengatakan bahawa pentingnya untuk kita sebagai pesakit kita diberikan kita diberikan hak untuk memilih doktor yang sama jantina dengan kita supaya kita dapat keselesaan, dan kita perlu mengutamakan doktor yang sama jantina dan juga Islam sebagai perempuan sendiri. Sebagai contoh, andai kita perempuan dan kita perlulah mengutamakan doktor wanita yang muslimah untuk merawat kita. Andai dalam keadaan darurat, perkara ini adalah dibenarkan. Banyak kelebihan yang kita dapat dari konteks ini. Antaranya kita dapat menjaga keselesaan orang awam. Kita juga dapat membina keyakinan diri seseorang, dan juga kita dapat menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan walaupun dalam keadaan merawat. Sebagai orang yang mempunyai autoriti, kita tidak sepatutnya mengambil kesempatan ini untuk merosakkan kepercayaan orang awam kepada orang yang mempunyai autoriti seperti doktor. Sekian, terima kasih dari saya. Baiklah, sekadar itu saja perkongsian kami pada kali ini. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada semua orang awam dan juga para pelajar yang sudi ditemu ramah oleh kami dalam menjayakan kajian kami pada kali ini. Jutaan terima kasih khususnya diucapkan kepada pensyarah kami yang banyak memberikan tunjuk ajar dan juga panduan kepada kami dalam pembikinan video dan juga dalam kajian kami secara keseluruhannya. Besar harapan kami agar kajian yang dijalankan ini dapat buka mata orang ramai tentang pentingnya batas pergaulan antara doktor dan pesakit agar tidak berlaku sebarang salah faham dan supaya hidup kita lebih aman dan tenteram.